Antara paparan menarik hari ini, Malaysia tempat teratas kelajuan 5G Asia Pasifik. Amanah pula bergolak soal calon. Ahli DAP bergaduh selepas pengumuman calon. Hadi kembali Islamkan Tun Mahathir. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tony Chin berkata, Malaysia muncul di kedudukan teratas dari segi media dan kelajuan muat turun 5G bagi seluruh pasaran Asia Pasifik setanding dengan penanda aras Eropah pada separuh pertama 2023. Ni Chin memetik laporan itu berkata, media kelajuan muat turun 5G Malaysia berada pada 512.10 megabit sesaat mengatasi Korea Selatan yang mencatatkan 503.99 megabit sesaat dan Singapura 387.15 megabit sesaat. Hasrat KKD adalah untuk pastikan bahawa liputan 5G akan mencapai 80% di kawasan berpenduduk pada hujung tahun ini. Jadi untuk negeri Pulau Pinang, sasaran kita adalah untuk kita membangunkan 470 buah menara 5G melawan 5G. Laporan bertemakan memanfaatkan kuasa teknologi membangunkan ekonomi digital yang kukuh untuk masa depan Malaysia. Itu meneliti faktor seperti pendirian semasa syarikat tempatan dari segi transformasi digital, pemacu utama perubahan dan cabaran yang perlu ditangani. Laporan bersama itu didokong oleh dua kerangka hak milik iaitu Indeks Penerima Gunaan Digital Perniagaan oleh MDEC dan Kerangka Bangunan untuk Masa Depan oleh BCG. Menurut laporan itu, BFM mendapati syarikat Malaysia ketinggalan di belakang firma global dan Asia Tenggara dalam usaha transformasi digital dengan gabungan syarikat Malaysia yang agak tinggi dalam segmen yang sedang pesat berkembang dan tidak berkembang 39% berbanding global 13% dan serantau 17%. Ni berkata kerjasama penyelidikan dan pelancaran BCGX itu berfungsi sebagai pencapaian penting mencerahkan lagi laluan untuk dekad digital emas Malaysia. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata bersedia menjadi pemudah cara bagi membantu perundingan organisasi media tempatan dalam mendapatkan pampasan atau bayaran adil daripada syarikat gergasi teknologi. Beliau berkata usaha ini diambil bagi memastikan syarikat media tempatan dibantu mendapatkan hak sepatutnya daripada gergasi teknologi seperti Google dan Meta. Katanya, adalah tidak adil bagi syarikat-syarikat teknologi besar menggunakan kekuatan mereka memperdagangkan kandungan tempatan untuk keuntungan sendiri sahaja dengan secara percuma dan menjualnya kepada para pengiklan, sedangkan untuk menghasilkan kerja-kerja kewartawanan yang bermutu tinggi memerlukan modal yang besar. Tentulah tidak masuk akal apabila penerbitan atau penyiaran kandungan tersebut dicedok secara percuma oleh syarikat gergasi teknologi dan membuat untung daripadanya. Tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar sebelum itu menggesa kerajaan mengambil inisiatif untuk memulakan perbincangan dengan gergasi teknologi seperti Google dan Meta bagi menuntut supaya mereka membayar kandungan berita kepada syarikat media tempatan. Ujarnya langkah itu perlu dengan mengambil kira situasi semasa termasuk keuntungan yang diraih syarikat berkenaan melalui kandungan berita yang dikongsikan di pelbagai platformnya. Sementara itu, Fahmi turut menjelaskan kerajaan juga sedang bertimbang untuk memperkenalkan kerangka perundangan baharu bagi melincirkan perundingan tersebut sekiranya perlu. Bagaimanapun ujarnya, bantuan yang boleh diberikan kerajaan sama ada melalui perundangan atau sebaliknya juga ada prasyaratnya. Katanya industri berita dan kewartawanan perlu menunjukkan kesatuan atau solidariti yang tinggi. Pasukan petugas yang telah dibentuk oleh Persatuan Penerbit Akhbar Malaysia itu memanglah baik. Tetapi dalam bentuk yang sedia ada hanya mewakili media arus perdana yang besar sahaja. Justru katanya bagi memastikan media-media kecil dan sederhana tidak disisihkan dalam perundingan dengan Google dan Facebook, mereka juga perlu dilibatkan. Tambah Fahmi, kerajaan dalam masa sama turut mengikuti dengan rapi perkembangan yang berlaku di Australia dan Kanada yang telah memperkenalkan undang-undang khusus untuk melindungi kandungan media di kedua-dua negara yang digunakan oleh pelbagai platform media sosial syarikat gergasi teknologi dengan mewajibkan pihak-pihak terlibat mengadakan rundingan. Tindakan India menghentikan ekspor beras putihnya minggu lalu harus dilihat sebagai amaran kepada Malaysia supaya tidak lagi bergantung kepada beras import yang semakin mahal disebabkan inflasi dalam pasaran makanan global. India mengenakan larangan import ke atas beras bukan basmati selepas harga beras runcit meningkat di negara itu selain berlaku kerosakan besar-besaran pada tanaman akibat hujan monsun. Walaupun Malaysia mengimport lebih banyak beras dari Thailand dan Vietnam, langkah peningkatan pengeluaran dalam negara termasuk melaksanakan penanaman padi 2 tahun 5 kali seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini adalah lebih baik dan wajar disegerakan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu,
purata pengeluaran padi semasa hanya 5 tan sehektar semusim. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, negara mengeluarkan 1.67 juta tan beras pada 2021 dan mengimport 1.6 juta tan. Majoriti beras import ialah beras putih dan bakinya beras khusus yang suka ditanam di negara ini seperti basmati. Secara purata, setiap rakyat Malaysia menggunakan 79 kilogram beras setahun. Langkah membuat lebih banyak musim penanaman adalah lebih praktikal kerana kawasan tanaman padi di seluruh negara adalah seluas kira-kira 700,000 hektar sahaja. Jika dibandingkan dengan keluasan tanaman padi di Thailand dan Vietnam masing-masing adalah seluas 10 juta hektar dan 7.5 juta hektar. Salah satu hambatan rancangan menanam padi 2 tahun 5 musim berkenaan adalah keperluan menyediakan infrastruktur yang dijangka menelan kos sebanyak 3 bilion ringgit. Peruntukan itu adalah bagi membangunkan kemudahan seperti menaik taraf jalan, tali air dan saliran sawah. Bagaimanapun, ia adalah rancangan jangka panjang bagi mengurangkan trend mengimport beras, mengambil kira ancaman sekuriti makanan yang dihadapi dunia sekarang disebabkan perubahan iklim dan konflik politik. Kira-kira 15 ketua cawangan amanah di Paroi, Negeri Sembilan memberi isyarat untuk tidak akan keluar mengundi sekiranya parti itu tidak menukar calon pilihan yang diumumkan sebelum ini. Mereka membantah pencalonan Ketua Wanita Amanah Negeri Sembilan, Nur Wani Ahmad pada pilihan raya negeri akan datang dan mahu penyandangnya Muhammad Taufik Abdul Ghani dikekalkan. Katanya, kami memang tidak dapat menerima Nur Wani dan sekiranya bukan YB Taufik dipilih sebagai calon, saya tidak akan keluar mengundi. Kalau dia yang bertanding di Paroi, saya tidak tahu macam mana dia nak menang. Menurutnya, dia juga tidak kisah dipecat daripada parti kerana lantang bersuara mengenai pendirian akar umbi. Katanya, apa yang dilakukan adalah jalan akhir bagi memastikan kepimpinan parti membuat perubahan calon dalam tempoh berbaki 4 hari lagi sebelum penamaan calon. Ketua Amanah Taman Sri Kasih, Mokhtar Hassan turut senada dengan Khalai Selvat dan menjangkakan lebih ramai lagi yang akan mengambil tindakan protes. Katanya, saya boleh katakan Nur Wani sebagai seorang ketua yang tidak mengambil berat terhadap ketua cawangannya. Malah kewibawaannya dalam Dun Paroi tidak memuaskan sedangkan YB Taufik sudah dikenali dan menunjukkan prestasi baik. Sebelum ini, adu ampangan Muhammad Rafiq Abdul Malik membidas kepimpinan PKR berhubung keputusan tidak mencalonkannya bagi mempertahankan kerusinya pada PRN 12 Ogos ini. Menurut Rafiq yang juga Esko Kerajaan Negeri, umum mengetahui dia bertukus lumus membantu rakyat di kawasan itu dan membangunkan negeri secara amnya. Dia kemudian menuduh individu tertentu berusaha untuk menyingkirkannya daripada pentadbiran Negeri Sembilan. Rafiq yang juga timbalan Ketua Cawangan PKR Seremban memenangi kerusi ampangan pada 2018. PKR mengumumkan Tengku Zamrah Tengku Sulaiman akan bertanding pada PRN kali ini. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke cuba menenangkan ahli dan pemimpin partinya selepas partinya menggugurkan 8 penyandang daripada bertanding dalam pilihan raya negeri Pulau Pinang yang akan datang. Loke mengingatkan ahli parti bahawa kejayaan calon bukan kemenangan mereka semata-mata tetapi ia juga adalah milik parti dan Pakatan Harapan. Antara pertimbangan kita ialah kita juga perlu memberikan peluang kepada muka-muka baru. Ada beberapa tokoh yang telah pun berkhidmat selama 3 penggal sebagai umpamanya Profesor Rahman Sami telah 3 penggal sebagai timbalan Ketua Menteri. Chong Ying telah 2 penggal sebagai ahli Esko dan sebelum itu banyak penggal sebagai ahli Parlimen. Keseluruhannya beliau telah pun berkhidmat selama 6 penggal sejak tahun 1995. Jadi ada keperluan kita rasa bahawa perlu memberikan peluang kepada muka-muka baru. Itu yang telah pun kita putuskan dan kita mengharapkan bahawa ia membawa satu nafas baru dan itu adalah proses yang perlu dilakukan oleh setiap politik-politik. Dia juga mengulangi bahawa jika PH dan BM menang di Pulau Pinang, parti itu akan mencalonkan Ketua Menteri Sementara Pulau Pinang, Chow Kun Yeow untuk penggal kedua. DAP juga memutuskan akan ada pembaharuan besar dalam ahli DAP yang memegang jawatan Kabinet Negeri sekiranya Pakatan Harapan Barisan Nasional diberi mandat untuk membentuk kerajaan. Spekulasi bertiup kencang bahawa terdapat usaha melobi daripada pelbagai kumpulan dalam parti itu untuk memastikan calon pilihan mereka diturunkan sebagai calon. Menjelang permulaan kempen 6 pilihan raya negeri pada hujung minggu ini, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang memilih Selangor, kubu Pakatan Harapan sebagai pentas penampilan bersama kali kedua mereka. Ditanya mengenai kebimbangannya terhadap orang Melayu, Mahathir mendakwa bahawa semangat pemurah masyarakat itu membawa kepada keadaan semasa apabila masyarakat bukan Melayu menuntut hak ke atas negara yang asalnya milik mereka. Hari ini, perkara ini sedang berlaku. Bekas pemimpin pejuang itu mengulangi dakwaannya bahawa ramai orang bukan Melayu di Malaysia enggan berasimilasi dengan pemilik tanah sebenar
kerana mereka menolak bahasa dan budaya Melayu, tidak seperti mereka yang tinggal di negara seperti Indonesia atau Thailand. Sebab itu kita perlu bertahan kedudukan sebagai pemilik negara kita tanah Melayu. Kalau kita tak keluar undi, kalau kita tak sokong orang Melayu, maka negara kita bukan lagi akan menjadi tanah Melayu. Mahathir berkata walaupun sifat semula jadi orang Melayu adalah pemurah, tetapi sudah tiba masanya untuk mereka tidak lagi menjadi sebegitu. Sementara itu, Hadi pula berkata adalah satu kemestian bagi semua umat Islam untuk mengundi dan mengingatkan bahawa mereka akan disoal di akhirat kelak berhubung pemilihan pemimpin mereka hari ini. Ahli Parlimen Maharang itu mengulangi bahawa adalah satu kemestian bagi umat Islam untuk memperjuangkan kuasa politik dan dalam kes PAS melalui penyertaan dalam pilihan raya sebagai sebahagian daripada demokrasi. Mahathir membuat penampilan sulungnya di pentas PAS di Kelantan hujung minggu lalu sebagai sebahagian daripada agenda proklamasi Melayunya untuk menyatukan undi Melayu yang menyokong Perikatan Nasional dan menentang PH serta BN. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.